The happiness is when what you think, what you say, and what you do are the same. Maknanya apa yang kita buat tu penting. Abang sayang isteri abang sangat-sangat. Biar kering di laut, terbakar seluruh hutan belantara. Namun untuk meninggalkan isteri abang ni tidak sekali-kali. Wah, dengar ayat kan? Sumber ilhamku manbai. Setinggi-tinggi kasih di puncak kasih Zanazin. Dan kaulah kekasih awal dan akhir Jamal Abdillah. Tapi bila dia tak buat, mulalah dia dilukai Shima. Kan apa dia, rajuk spider kan. Akhirnya berada di persimpangan dilema Nora. Tak tahu nak buat apa. Kalau rela ku pujuk spider, tak apalah. Tapi akhirnya ambil keputusan, pergi tak kembali Rabbani. Buat apa yang kita cakap. Bila kita bekerja, kita buat bersungguh-sungguh, maknanya kita buktikan yang kita boleh buat yang terbaik, maka buat. Jangan cakap saja. Sebabnya, jangan berharap pada manusia. Ikhlas tu tak berharap pada manusia. Harap pada manusia, kita akan kecewa. Ayat kita kan, aku tolong dia ikhlas, tapi dia terima kasih pun tidak. Tu tak ikhlas tu. Sebab kita harap lagi terima kasih tu pada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berbahagia buat semua yang bukan beragama Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara. Begitu juga Tuan Haji Nur Azlan selaku orang Kuwait Bakis. Jakis. Bakis pula. Dia badan dia jawatan kuasa kebajikan sebagai Islam, Jakis. Alhamdulillah, seronok sangat kita dapat bertemu lagi dalam tempoh yang saya rasa taklah lama sangat kan, sangat dalam beberapa bulan, dan saya menjangkakan Alhamdulillah lah, ada perubahan lah, nampak ada perubahan. Yang dulu duduk depan duduk belakang, yang belakang duduk depan, jadi ada perubahan lah. Jadi makna ada pertukaran. Jadi bila kita sebut tentang rejuvenasi minda, rejuvenasi minda ni sebenarnya dia ada slide dia, saya tak boleh nak tunjuk sebab ni kan nak tunjuk ni kan, jadi tak apalah, nanti dalam satu program 3 hari 2 malam pula saya akan tunjukkan. Tapi konsep rejuvenasi minda ni adalah merupakan satu perkara yang paling relevan. Kalau kita tengok innovation, inovasi, kita buat pembaharuan tu kita lebih kepada penciptaan baru. Tapi rejuvenasi minda ni, rejuvenate ni, meremajakan pemikiran. Bila kata meremajakan, proses meremajakan ini sebenarnya adalah lebih relevan daripada inovasi. Kadang-kadang ada orang buat perubahan, buat inovasi, tapi dia tak bertahan lama. Contoh, kita tengok BBM Messenger, kan? BlackBerry Messenger. Dulu kan orang sibuk beli BlackBerry. Tukar. Tekannya 2-3 huruf ni, pap, tiba-tiba jadi bunga. Tekannya tiba gambar orang macam ni, kan? Sekarang pada ketika itu, wah, semua orang gila nak pakai BBM. Satu phone biasa, satu phone BlackBerry. Dua-dua pakai. Cuma sampai ke hari ni yang masih pakai BlackBerry sebab satu, dia telefon yang paling susah nak hack sekali. Itu kelebihannya pula. Tapi dia tak tahan lama. Lepas tu adalah Android. Dulu Samsung contohnya lah kan, jenama yang paling orang tak nak pakai dulu. Tetapi hari ni ramai yang pakai. Dan dah macam-macam lah. Dulu kita ingat apa Lenovo dulu, ingat komputer je. Kan? Rupanya Lenovo beli IBM. Dia beli IBM, dia ciptakan. Orang dulu-dulu waktu dia bentang paper, dulu-dulu sebelum pada zaman kemerdekaan negara lagi di luar negara, waktu mula-mula orang memperkenalkan komputer. Dia memperkenalkan komputer, CPU dia besar dewan ni. Dan harga dia sangat mahal. Beratus ribu, berpuluh ribu. Dan pada ketika itu, pakar ekonomi menjangkakan. Pada ketika itu, dia jangka apa? Dia kata, komputer ni bagus, tapi kalau nak terjual lah dalam seluruh dunia, dia cakap paling banyak pun boleh dijual seluruh dunia, paling banyak pun 4 unit dia kata macam tu.
Itu jangkaan dia pada ketika itu dengan melihat keadaan komputer pada ketika itu. Tapi hari ini rupa-rupanya komputer satu rumah satu tak cukup, kan? Dan kemudian dipelbagaikan, konsep komputer tu pun diperbaharukan lagi. Orang buatlah komputer canggih macam mana pun, akhirnya ada satu lagi dia buat pula, orang kata disebutkan sebagai media digital pula. Dia buat, dulu kita ingat tak masa zaman kita pakai Walkman? Masa mula-mula penciptaan Walkman macam mana berlaku? Dulu orang gila dengan radio, pujaan 10 Nescafe, kan? Tiap-tiap hari Ahad tunggu, minta-minta lah menang lagu aku tu lagi, menang lagu tu kan, nak tunggu berapa minggu betul-betul. Paling lama Aisyah 10 minggu betul-betul, 14 minggu betul-betul, dengan yang paling lama sekali 15 minggu betul-betul. Tika begini ku cari-cari, kan? Ijam Madsen, kan? Dulu. Tapi kemudian paling lama pun 10. Bandar Tasik Selatan, Olan, 10 minggu betul-betul. Dulu zaman sekolah dengar kat radio. Dan radio dulu ingat tak? Ada yang 2 corong, 2 corong mini kompo, steady, speaker besar. Jadi di Jepun dia cabar staff dia. Aku nak korang buat radio besar batu ni. Dia ambil batu tu, buat radio besar ni. Sebab dulu radio besar-besar. Ingat tak dulu radio kita boleh tekan record pakai kaset kosong. Kita sakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangan konon macam jadi DJ. Dengan bunyi orang buang sampah, tin bunyi horn lori sampai pun ada. Kan dulu kan? Jadi itu zaman tu anak-anak kita tak lalui tau. Dia tak lalui. Kita je lalui benda tu. Dulu nak cepat rewind jangan pakai radio, takut terbelit. Rosak kaset, kita pakai pen. Kan? Dulu dengar ceramah, susun tu kompilasi, tak bagi. Kita punya kedekut tak nak bagi, tak boleh. Ni kaset aku. Ingat Mega Hit 1, Mega Hit 2, Mega Hit 3, Richard Marx. Right Here Waiting, itu Mega Hit 4. Kan? Dengar lagu John Skada semua ada. Lepas tu Beautiful Love Song ada full set. Kedekut tak bagi pinjam. Sudahnya memang orang tak nak pinjam, dah tak boleh pakai, tak tahu kat mana kau nak play benda tu. Lepas tu ingat tak, kalau Cina-Cina tu, kalau sahabat-sahabat kita berbangsa Cina, dia pergi sewa videotape tu, yang drama Cina yang menangis setiap episod tu. Macam sekarang lah drama kita tengok setiap petang tu. Dulu dia pakai video player tu, videotape tu, pergi sewa, bawa balik macam ni, dia bawa balik masuk rumah. Dia tengok episod 1, episod 2, episod 3, kemudian pulangkan balik TVB drama. Rupanya sekarang dah ada melon untuk Firdaus. Apalah jahat, nak betul lah kan? Kesian Haris kan? Haris ke apa? Betul Haris namanya kan? Haris tu berharap sangat kan? Cuba awak panggil saya abang. Saya tak tengok, saya tengok gazet dia je, ada orang share kan? Contoh lah, tak, orang dah boleh tengok dekat TV. Dan masalahnya TV tu dah dekat dalam telefon. Masa dia cabar, masa tu syarikat tu dia cabar staff dia, sekarang ni saya nak awak buat radio besar-besar, saya tak nak, saya nak radio besar ni. Nak bagi tahu attitude minda pekerja-pekerja di Jepun ni, dia kata tak ada dia, susah gila buat radio, itu pekerja kita. Mana dah mati duduk balik pun tak boleh buat, ada orang cakap macam tu. Tapi dia orang buat lah, dia orang buat aja. Macam mana cara dia buat, akhirnya dalam tempoh 2 minggu siap satu prototype dia tunjuk. Okey bos, dah siap, cuma kita ada satu masalah, ni radio dia. Apa masalah dia? Speaker tak masuk dalam. Speaker tak masuk dalam. Habis macam mana? Itulah kami cadangkan, kita pakai ni, ambil satu wayar letak kat telinga. Itulah asal usul kelahiran Walkman yang pertama. Syarikat tu Sony nama dia. Tapi ingat tak dulu apa masalah dia? Duit kita habis beli bateri. Kalau kita dengar engkau bagai Juni di dalam bekas yang berdebu, dia kejap elok je tak kan tak? Kemudian kita rasa canggih dah, kita ada apa pula, rechargeable batteries kan, konon dah canggih, tak cukup canggih lagi. Akhirnya Walkman pun dah tak ada.
kemudian ada MP4, ada MP3. Tetapi akhirnya orang nak satu benda yang tak memerlukan kau bawa banyak barang, satu benda ada semua. Itulah telefon bimbit kita sekarang. Dulu telefon tertinggal, telefon tak bawa lah, tertinggal, boleh jadi dulu. Sekarang tak boleh. Orang lelaki ramai multitasking dengan phone. Sambil buang air, dia balas mesej. Itulah multitasking yang dia boleh buat. Itu orang lelaki. Tak, maknanya komputer, maklumat, data, password, semua dalam tu. Jadi ini adalah merupakan apa yang disebut sebagai rejuvenasi minda yang nak cerita tadi. Rejuvenate ourselves, otherwise rehadden. Possible tak kalau nanti saya nak tunjukkan slide? Possible tak saya nak tunjuk nanti? Saya nak tunjukkan ada, kalau boleh lah, tengoklah ujung, kalau sempat lah, sebab masa tak banyak pun. Saya dia beritahu kita hari ni urgent, ada banyak emergency meeting, tak tahulah kita kan melibatkan isu negara dan sebagainya, jadi kita tak adalah. Jadi mana kata bila kita sebut tentang rejuvenasi minda, kita kena faham bahawa sesungguhnya apa yang ada dekat dalam di dalam dalam kehidupan kita sehari-harian, yang berdaya saing itu yang orang akan pilih, yang mempunyai kelebihan ni, yang pelbagai akan dipilih. Contoh, pernah pergi tak smart home? Tengok tak macam mana smart home. Ada satu smart home prototype rumah tu dekat alam Denai Alam ke Alam Denai, dekat Shah Alam tu, Denai Alam tak silap saya. Satu rumah tu nilai rumah saja 4 juta. Tapi dalam rumah tu semua memang prototype lah. Dia punya mesin, dia punya teknologi dia. Lepas tu dengan, kalau tak payah pergi office lagi kat pejabat, sebab dia boleh buat mesyuarat daripada rumah. Masa tu belum PKP tau. Masa tu belum Covid. Kita cakap, iya ke masa bila lah orang nak mesyuarat daripada rumah? Tak ada mana, orang tetap nak pergi sana juga, orang tetap nak pergi office. Akhirnya benda tu berlaku. Benda tu berlaku dengan meluasnya. Dan bila kita tengok, bila sebut tentang rejuvenasi, apa maksud rejuvenasi? Sebenarnya soalan ni dalam ceramah yang lepas, iaitu rejuvenasi adalah, jangan risau apa ceramah tanya, dia akan jawab balik, saya katakan. Sebab you all akan buat seolah-olah macam you all berfikir macam tu kan, jadi saya akan jawab, tapi jangan risau, saya akan jawab. Rejuvenasi ni merupakan satu proses meremajakan pemikiran, bukan secara perkiraan, tapi lebih bersifat fizikal. Kita takkan jadi muda balik semula, tapi pemikiran kita boleh jadi muda. Pemikiran tua dikaitkan dengan perkara-perkara negatif banyak. Tak boleh, itu jangan. Jangan, nanti tak boleh. Jangan ambil gambar bertiga, nanti tengah mati. Janganlah kau tu, jangan, nanti sampai ketua kau tak kahwin. Semua tak boleh. Kan, macam-macam lah. Jadi dikaitkan pemikiran yang tua akan jadi begitu. Yang moden, apa pula? Sekarang zaman dah berubah. Ayat dia macam tu. Tapi kita kena faham, bukan semua perkara kita boleh apply dalam keadaan ini. Kita kena tengok. So bila dia cakap, bila dia kata pemikiran tua, contoh kita tengok di pejabat, pejabat, jom minum, tak apalah, pergi lah. Tak pergilah. Jom kita pergi minum ke sini, tak apalah, pergi, ada kerja. Jom ni, tak apalah, ni ada hal, ni tak sihat sangat, tak ada mood. Itu jawapan orang yang tak ada rejuvenasi. Tapi saya tak nak bawa dalam konsep benda tu tak ada masalah pun. Cuma isu dia, kalau lepas 5-6 kali kita ajak dia macam tu jawapan, sampai satu tahap apa? Orang tak ajak dia dah. Betul tak? Kita kata, jom kita ajak. Tak, dia memang tak naknya. Percayalah, tak payahlah kau ajak. Memang dia tak nak. Dan sampai satu tahap, orang yang tak diajak ni, dia kata apa tau? Dia dah terlupa tau. Lepas beberapa tahun, dia orang ni, memang kalau keluar tak pernah ajak aku. Kadang-kadang kita terlupa benda tu berpunca daripada diri kita sendiri, cara pemikiran kita. Kan? Contoh dapat surat pada 21 hingga 23 Ogos akan berlangsungnya program team building yang akan berlangsung di Taman Negara Pahang. Seramai 50 peserta telah dipilih seperti mana di dalam lampiran A. Sehubungan dengan itu, tuan-puan dikenaki memperlengkapkan
barang-barang dan persiapan diri seperti mana yang ada di dalam lampiran B. Dia pun tengok barang-barang ni, pakaian pejabat, bawah tu pakaian sukan. Pakaian sukan dia dah mula dah. Habislah kita weh. Habislah. Dia dah fikir tu, dia dah fikir. Kena lanyak dah kita ni. Aduh. Itu satu. Itu belum cerita yang seorang lagi. Apa salah kita sebab kita terpilih ni? Dia rasa team building ni kalau nama naik memang dia bermasalah lah. Ada tak orang fikir macam tu? Tak adalah, bahagian HR lah terpaksa explain. Tak adalah, ni memang kita hantar semualah. Kenapa lah you terasa macam tu? Dia sendiri rasa, mana tahu aku itu adalah lawan bos ke? Takut sebab tu aku kena hantar. Aku dah selalu datang lambat. Kan, contoh kan? Jadi kadang-kadang dia dah fikir awal-awal dah, negative thinking. Benda ni yang kita kena buang. Dalam rejuvenasi minda kena buang. Dia bila datang tu nak pula, akak ni dah nak pencen. Kenapalah hantar khusus-khusus macam ni? Kau yang muda ni pergilah. Pergi jumpa HR, sanggup ganti nama. Kan, macam-macam alasan. Dulu waktu interview sanggup kerja. Walau diarahkan ke mana sekalipun sanggup. Saya okey. Saya tak ada masalah. Waktu tu menduga. Tapi bila dah kerja mula mengagam. Anak mengagam. Anak mak mentua mengagam. Semua tak boleh. Jadi yang tu antara yang kita kena ubah. Kita kena ubah kepada pemikiran yang lebih kritikal dan lebih relevan dan praktikal untuk tempat kerja. Sebab organisasi memerlukan orang yang boleh buat 2-3 kerja. Macam kita beli phone. Kenapa phone ni kita beli? Kita tengok functionnya. Memang macam perempuan dia satu extra lah. Dia nak tengok kamera. Dia boleh adjust tak muka dia. Macam tu. Yang jerawat hilang. Macam tu kan. Yang gelap cerah. Kan, profile picture puas hati dah tu, puas hati sangat dah. Yes. Bila bergambar dia takkan gambar seorang. Sini dapat. Macam itulah. Kan supaya dapat menyembunyikan keadaan fizikal yang sebenar. Inilah pembohongan yang sebenar kepada pihak lelaki. Jangan lupa Profesor Hamka pernah menyatakan pembohongan yang paling besar di dalam jiwa adalah apabila mulut berkata ya tapi hati berkata tidak. Terimalah seadanya. Kau tengok cermin, muka aku ni tak boleh blur. Okeylah, kena terimalah hakikat tu. Itu cakap budak KL lah tu, muka tak boleh blur, dia kata kan. Tak ada. Sebenarnya macam saya katalah, bab cantik ni kadang-kadang kita pergi dekat Bandar Kucing tu, duduk je dekat Pasar Satuk tu ke, kau duduk je dekat apa nama Vivacity apa, duduk dekat kursi rehat kan, tengok yang pasangan couple-couple yang lalu tu. Ya Allah, handsome-nya suami dia, kenapa bini dia macam tu? Tak, komen kita ni, kita mungkin tak cakap dalam hati je. Kalau cakap memang kena penampar lah, memang dah mati. Cakap bini dia cantik. Yang lelaki pun sama. Bini dia lawa. Betul ke tu laki dia? Laki dia ke ayah dia ni? Contoh kan? Kita macam-macam kita cakap. Tapi itu yang kita tak sedar. Sebab Tuhan bagi mata kita tak sama. Lawa dekat kita, buruk dekat orang. Macam contoh kan, saya tanya kan. Okey, warna kegemaran puan warna apa? Warna paling favourite warna apa? Peach. Macam itulah kan. Warna kegemaran Haji Azlan apa? Hijau kan? Kita tengok Tapi baju yang you pakai tak melambangkan warna yang you suka. Sebenarnya kita jangan terkeliru tau. Kita nak tengok nak kenal sifat kita, kita kena kenal warna kita. Banyak lagi contoh contoh. Bila kita tengok warna ni macam mana? Siapa yang suka warna biru, dia sangat lembut hati dia. Sangat sensitif. Penyayang. Kan? Orang yang suka warna putih, dia ni sangat berterus terang tapi sangat cepat terasa. Orang suka warna putih.
suka warna hitam, blue black. Dia selalu cakap, aku ni papa, kau ceritanya aku ni open, tapi dia sendiri kuat berahsia. Orang yang berwarna hijau adalah sifat yang paling baik sekali. Dia memimpin, dia mendapat menjadi pemimpin yang baik. Dalam masa yang sama, dia ni taat pada peraturan dan undang-undang. Dia ni, dia sangat skema je. Kau ni janganlah tanpa ikut peraturan, ikut buku sangat. Kita tak boleh, kita kena ikut. Dia macam tu. Orang yang warna merah, dia cepat rasa sayang dengan orang, dia cepat suka dengan sesuatu, tapi dia mudah dilukai. Nah, warna pink, dia memang kasih sayang dia banyak, dia sayang semua orang, dia sangat sensitif dan dia kuat menangis. Tuan antaranya. Tetapi bila saya sebut tu, jangan terpedaya dengan aku memang suka colour tu. No, buka balik rumah, buka almari, tengok colour apa yang banyak, itu warna kita sebenarnya. Jangan kita sebut apa itu emosi kita, kata kita suka tu. Sudah bila beli baju, yang ni cantik kan, beli yang tu juga. Kita kan ni sudah beli tu juga. Contoh kan kita cakap, saya dah test belum sifat, nak tengok sifat kita. Kita sifat kita lebih pada sifat kelelakian ke, romantik ke, sifat perempuan. Saya dah buat belum test tu? Okey, sekarang buka, tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan masing-masing. Letak pen kita tu, tengok tapak tangan. Tengok, jangan tengok saya, tengok tapak tangan. Macam mana anak-anak tak tengok, tak ikut perangai kau ni? Tengok tapak tangan kau, tengok tapak tangan orang buat apa? Tapak tangan sendiri tengok. Okey, tengok tapak tangan. Okey, sekarang jangan tengok saya. Apa yang kau tak sabar sangat? Tengok tapak tangan tu, tengok tapak tangan. Okey, tengok tapak tangan tu, tengok sekarang tolong tengok kuku masing-masing. Okey, dah, turun, jangan bagi orang tengok. Turun. Situ dah nampaklah sifat kelelakian yang ada pada perempuan. Macam mana sifat keperempuanan ada pada lelaki. Ada berapa? Saya suruh turun, tak nak orang nampak. Dia kalau nak tengok sifat kelelakian, bila tengok tapak tangan kan, tengok kuku, tengok tu sifat lelaki. Tapi tadi ada lelaki sifat perempuan pun ada. Tengok kuku, yalah. Iya, dah betul, itu sifat dia. Macam tadi akak tadi macam ni kan, makna dia ni lembut, dia jiwa dia lembut lagi. Yang perempuan tu sebab nampak macam ni, saya kata saya tak nak lah. Tu lah perempuan, mana kerah rap tu sifat nampak rimau nampak. Betul, dia tak, benda ni dia tak boleh buat banyak kali. Lepas ni kalau buat kau dah tahu, kau boleh pilih. Tu sebab saya tanya dah buat ke belum. Tu antaranya kita boleh test dengan suami kita. Abang, cuba abang tengok tapak tangan abang, cuba abang tengok kuku. Kalau dia tengok kuku dia macam ni, patut sebab dia jap-jap terasa kan. Betul. Tak, ni antaranya lah yang kita boleh buat kan. Lagi satu lagi, bila waktu makan, kita boleh tahu orang tu perangai dia kedekut ke tidak. Bila dia makan, kalau dia makan tu, dia ada berapa jenis orang tu. Dia makan, dia makan, dia ambil lauk ni, dia roll, dia makan ni, dia memang makan tu, dia jenis structure punya orang. Ada orang tu jenis yang memang nak menikmati, dia tinggalkan ayam tu last sekali. Yang paling kedekut tu, dia ambil daripada luar, bawa ke dalam. Kau jangan ambil kunyit, ambil kunyit sampai habis. Kalau orang yang tak kisah, dia ambil daripada yang dekat dengan dia dulu. Tu sebab bila kita makan, dekat meja makan, sebenarnya ambil makanan, adab dia ambil yang paling dekat dengan kita. Jangan ambil paling jauh. Kan? Cuma kalaulah makanan tu bernasi, pastikan ambil nasi dulu walaupun ayam tu dekat dengan kau. Kan? Sebab ayam ni ada bahagian yang sensitif. Pahal dia ambil peha dulu. Kan? Lain kalau ambillah lauk. Patutnya macam tu. Satu lagi, adab kalau makan, nampak orang lain belum habis, jangan kita berlumba habiskan makanan kita dulu, kita siap basuh tangan. Okey, saya dah sudah. Kemudian orang tu bersalah, aku nak tambah lagi ke tidak ni, dan macam-macam lagi lah. Benda ni sebenarnya cara pemikiran kita lah. Tengok balik semula. So, apa yang saya nak bagi tahu adalah, bila dekat dalam pemikiran kita ni penting dalam kita bekerja sebenarnya. Rejuvenate cara pemikiran kita. Orang boleh buat itu, orang boleh buat ni, tapi bila orang fikir secara critical thinking,
macam-macam perkara perubahan kita boleh buat dalam hidup kita. Kita tengok macam mana ada satu orang makcik tukang sapu buat perubahan pada satu syarikat. Dia ada penambah perisa dalam makanan, penyedap makanan, kan? Ada satu. Jadi dia kata tak tahulah kenapa, kami dah bincang macam-macam lah berbulan-bulan. Kenapa? Makcik tu tanya. Kami kan jual makan yang ni, penambah perisa makanan ni. Kenapa? Lepas tu tak tahulah, sel kami tu macam tu je. Kami nak, kata tak tahu macam mana cara dia. Alah, simple je. Makcik tu bagi cadangan. Makcik ni tukang sapu tapi pemikiran dia luar biasa. Walaupun dia bekerja tukang sapu cleaner je. Dia kata, saya selalu pakai tu. Bagus tu bagus. Tapi you all tu banyak sangat. Orang pakai sikit-sikit aja. Jadi dia akan lambat top up balik. Jadi you all jual lah paket yang kecil-kecil sikit. Kemudian lubang tu you all besarkan. Jadi bila top up dia cepat habis, maka dia akan cepat top up balik semula. Tu syarikat dia beri nama Ajinomoto. Benda-benda dia datang daripada orang biasa. Ada satu bangunan hotel lama, kan? Oriental Hotel luar negara. Bangunan tu, masalahnya dekat dalam hotel ni semua ada ukiran-ukiran lama. Dia punya kerawang-kerawang, kelopak-kelopak bunga tu dekat menghiasi dinding-dinding tu. Sampai masa orang-orang lama suka lepak dekat hotel tu, suka menginap dekat hotel tu. Tapi dia kata, kami ni dah tua, dah tak larat dah nak naik tangga ni. You all tak boleh ke buat lift untuk kami? So dia nak buat lift ni, bos dia kata, owner kata, aku tak kisah, buatlah apa-apa kau nak buat kat hotel ni. Satu je, kau jangan hilangkan ni khazanah-khazanah ukiran-ukiran ni, sebab aku sayang ni semua orang ni aku bayar. Dulu ukiran bukannya macam sekarang letak lekat, dia memang ukir betul daripada dulu. Jadi nak pecah sini ada ukiran, nak pecah dekat sini, nak tembuk dekat sini ada ukiran. So macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Akhirnya dia buat lift macam mana? Dia buat lift di luar. Tu yang kita nampak lift yang dekat Sarawak ni, yang boleh tengok satu kucing. Yang mana lift dekat luar, yang nampak view dekat luar. Jadi dia tak pecahkan bahagian dalam, hanya buat pintu saja untuk masuk. Faham tak? Jadi ukiran tu tak terjejas. Kan? Jadi makna kata tu yang sampai sekarang ramai orang buat, sebab dia akan jimatkan kos lagi sebenarnya pun. Jadi banyak perkara, cara kita fikir macam mana. Dulu telefon, tengok besar bateri kereta. Besar bateri kereta telefon. Macam ni macam betul. Okey. Sekarang kalau bawa pergi kerja, kau minum, ajak minum. Kau duduk ajak member minum. Duduk dengan kau. Tak apalah, aku duduk meja lain. Malu dia. Telefon tu dah kena letak atas meja, kan? Benda-benda ni semua dah makin kecil. Pager tu nanti saya tunjuk gambar-gambar kalau saya sempat lah. Gambar pager dulu kan, pager besar mana. Sekarang tak ada, semua dah elektronik, dengan boleh save lagu lagi, siap boleh hantar mesej lagi dekat telefon. Dulu kita tengok Night Rider ya, ada macam tu, kit kereta sampai, kan? Sekarang betul tak? Sekarang kita pakai ni je, pakai depan lobby sampai, sebab ada driver. Kan kita bagi tahu driver sebenarnya, bukan bagi tahu kat kereta tu, kan? Jadi makna kata zaman tu dah tak ada, yang kita dah tak ada nampak benda tu sebagai satu perkara yang mustahil. Benda boleh dibuat, benda boleh cepat, kan? Macam kita tengok dulu bila ada seorang student di Cambridge, dia perkenalkan konsep macam mana nak pastikan barang boleh sampai dalam tempoh 24 jam walaupun jauh. Dia tunjuklah macam ni lah, kapal terbang hantarlah pergi sini, pap hantar, kemudian orang tu wrap cepat-cepat hantar dekat alamat yang disediakan. Ketika tahun 1940-an bila dia bentang paper tu, tahu tak apa pensyarah dia kata? Paper awak ni bagus, tapi kalau awak nak dapat C, paper awak ni bagus, tapi kalau awak nak dapat C untuk paper ni, bukan dapat A tu. Kalau nak dapat C, awak perlu lebih realistik. Maknanya orang dulu tak nampak benda tu boleh jadi realiti. Tapi pada kita hari ni, JNT, Lala Move, kita ada apa lagi? Panda, kita ada Grab, kita ada macam-macam, kan? Kita ada Nationwide Express, gajah pun boleh terbang, hantar barang, kan?
tak nak menunjukkan kepada kita benda tu dah tak mustahil lagi dah. Tapi pada orang dulu benda tu gila nak buat. Ingat tak dulu, besok kita telefon boleh nampak muka, kita cakap kita tengok dulu Battlestar of Galactica kan, kita tengok gambar tu, you je telefon boleh nampak muka. Rupanya hari semua dah boleh buat dah. Phone call, boleh live berempat, berbual grup kan, IG live, dapat berbual dengan Samsung Debat. Samsung Debat cepat-cepat screen capture, nak tunjuk kat orang. Tak, benda tu nak tunjuk betapa perubahan demi perubahan berlaku. Nampak tak? Cara fikir melihatkan perubahan. Apa lagi nak bagi lagi canggih, bagi lagi canggih. Dekat telefon sambil kita berjalan boleh tengok dah berapa kilometer kita jalan hari ni. Boleh tengok degup jantung kita okey ke tak hari ni. Macam mana tu? Dia boleh test nadi kita ni, letak ni nadi kita. Rupanya memang ada kena-mengena. Dia punya tenaga kinetik tu memang ada kena-mengena. Sebab apa? Sebab ada jam, kebanyakan jam kita letak je dekat dalam bekas jam tu, dalam tempoh 2-3 bulan tengok dah mati jam tu. Kita pakai bertahun-tahun tak ada masalah pun. Rupanya ada, seolah-olah ada nyawa jam ni, ada kaitan dengan nadi kita ni. Contohlah. Jadi semua dia buat kajian. Itu yang saya dulu pernah terlibat dengan satu kelas yang masuk iridologi. Iridologi, ambil pen sebatang yang pen lampu tu, kita buka mata kita, dulu daripada ni kita boleh tahu kita sakit apa. Walaupun badan kita belum rasa kesakitannya lagi. Oh, ni tekak aku problem ni. Oh, lutut aku dah start problem. So dia dah mula dah ambil makanan-makanan pencegahan nak jaga sebelum dia rosak, sebelum dia terasa sakit. Itu tu antara kelebihan. So apa yang kena ada kita ni dalam nak mengubah pemikiran kita, yang pertama kita kena cepat. Kita tak boleh lambat. Kalau lambat kita akan ketinggalan. Nampak ada benda-benda baru, kita kena belajar. Berlaku PKP, semua orang dah pandai Google Meet, orang dah pandai Zoom, baru tahu ada Webex meeting. Berapa tahun orang cakap, pakai Webex okey lah daripada ni. Yang sebenarnya dia pakai tu je, dia tak cuba pun yang lain. StreamYard, bagus lah StreamYard, kita boleh buat live, kita boleh keluarkan iklan kat bawah tu, bagus lah. Tapi macam mana nak buang kepala itik tu? StreamYard, gambar kepala itiknya tu, memanglah kau pakai free, kena bayar lah kalau kau tak nak kepala itik tu di situ. Nak letak logo sendiri kan, boleh, tak ada masalah. Gambar yang terdedah dengan tu, nampak tak? So kita kena kuasai teknologi. Dulu mak saya, kalau saya hantar mesej, dia suruh adik perempuan saya bacakan. Bila balas pun adik perempuan saya balas. Kadang-kadang saya tak tahu tu betul-betul ayat mak saya ke atau adik perempuan saya punya ayat. Dia menambah. Lain kali balik, datang rumah, makan, jangan banyak komplain. Ni bahasa adik aku ke mak aku ni, baca balik. Nak confirmkan. Contoh kan? Contoh. Jadi dalam zaman tu, masa tu telefon, ingat tak kita boleh compose ringtone kita sini. Oh, hebat sangat lah masa tu. Malam raya mula compose sendiri. Besok bunyi dia pelik. Salah compose kan. Jadi makna kata kita compose ni. Tapi sekarang kita boleh pilih lagu mana pula. Direct. Kita boleh cut pula yang bunyi yang dekat mana kita nak terus bunyi kat phone kita tu. Kan? Bunyi. Tu isteri dia telefon. Bunyi harimau letaknya. Kadang bunyi dinosaur yang dah pupus. Tu apa? Suami call. Wajar. Contoh, dia boleh pilih tau. Tone tu dia boleh pilih. Daripada video, dia boleh compose, dia boleh tukar, edit jadi MP3. Daripada MP3 jadikan ringtone daripada video tadi. Punyalah. Dulu minat kan. Dulu minat artis, ambil gambar artis tu lekat dekat dinding, penuh macam wallpaper. Dia lah yang paling minat sekali dekat orang tu. Kertas surat khabar kerat satu-satu. Ayah kita baca surat khabar dah berlubang. Ni gambar apa dia potong ni? Dulu kan? Dulu. Sekarang tak. Dulu kita belajar matematik, dekat iklan Dunhill, iklan rokok tu bahagian kosong tu, kat situ lah tempat kita buat kira. Kan? Sebab kertas kosong mana? Bukan sampai sekarang ni A4 paper tiap-tiap rumah, berapa rim ada kat rumah? Tak, dah zaman dah berubah. So kita kena cepat. Kalau lambat kita akan ketinggalan. So mak saya tadi,
Mak payahlah, mak nak baca mesej tak nampak tu, sebab kena bagi akak baca, bagi adik perempuan ni panggil akak dia baca. Jadi hadiahkanlah telefon masa tu Android bagi kat mak. Tak sampai seminggu dia dah ada grup WhatsApp. Kan apa? Bunyalah kan, bila kita dapat benda tu cepat, kita kuasai. Dia bincang, weh, esok kau pergi tak? Pakai baju apa? Pakai baju grup kita tak? Dia dah ada tau. Dia ada planning dia grup itu tujuan grup. Nampak tak? Kita kena cepat, lambat kita akan ketinggalan. Zaman sekarang orang dah, kenapa berlaku hari raya itu kecoh huru-hara? Sebab di Sarawak dah tarawih berapa rakaat dah? Di Sabah dah 8 rakaat dah. Tiba-tiba Allahu Akbar, siapa pula takbir tu? Itulah orang Malaysia ni tu masalahnya. Daripada dulu kecanggihan macam mana sekalipun, jangan lupa, kan saya kata bukan semua benda kita boleh apply benda tu. Kita kena faham teknologi juga. Nak menentukan raya, tengok anak bulan. Sejak bila kau raya kau tengok kalender kuda? Kerana kuda tu jangkaan saja, memang dia dah kira, memang selama ni tak, dan orang dah tak ambil kisah dekat TV tu, esok raya tu tak pernah tanya pun, tak tunggu pun depan TV dah. Yang paling best, seminggu sebelum raya semua orang marah. Kenapa kita raya hari Selasa? Indon Brunei semua raya Isnin. Apa lain ke anak bulan yang kita tengok? Akhirnya umum raya Isnin pun marah juga. Kenapa raya Isnin tak sempat buat persiapan? Orang yang meniaga lemang tu tak tahulah ustaz yang mana lemang mana buluh dah tak tahu dah dia tu. Ni kecoh punya raya tu. Tak nak menunjukkan bila kita ni teknologi ni kadang-kadang menyebab kita kelabu. Rupa balik back to basic balik. Tunggu malam raya tu keputusannya. Rayanya bila? Bukan cakap korang je, termasuk Samsul Debat malam tu tengah berbuka kat Kuala Lumpur. Tergezut aku balik malam tu. Orang mengheboh, besok raya. Apa cut balik, nasib baik tak jam. Contoh tu satu, kita kena cepat. Kemudian kita kena datang pada peluang-peluang yang baik. Jangan tak datang. Peluang-peluang yang baik, ada seminar, ada kursus, hadir, sebab ada benda-benda baru. Ada benda-benda baru kita akan pelajari. Sebab kita kena praktikkan, orang tu biar praktikal. Kan? Biar praktikal dengan keadaan sekeliling. Tengok SEDC buat ni, SEDC tiba-tiba ada bos baru, dia buat rentak macam ni, kita kena ikut. Sebab pada dia hala tuju dia yang tu lebih praktikal, tu lebih baik. Bak kata pepatah, di kandang kambing kita, di kandang harimau kita mengucap. Kau ingat kau mengaum, rimau tu tak kenal kau. Aku dah cakap ikut yang praktikal. Apa yang kau tak faham, confident dia mengaum, dia kata. Kambing tu tak apa kau ngembek, kan? Dia tak buat apa-apa dengan kau tu. Tu rimau tu. Aum. Memang pendek lah nyawa kau. Baik kau mengucap. Kau pandang mata rimau tu. Asyhadu alla ilaha illallah. Sebiji macam munafik tu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Silap-silap tunduk rimau tu. Mana tahu kan? Sebab sahabat-sahabat yang non muslim pun dengan camah saya ni, dia pun dah pandai mengucap lah, cuma dia belum niat lagi. Betul kan? Tapi sebenarnya tu dia, mana peluang-peluang yang nanti datang. Saya suka pergi seminar, dengar, oh rupanya macam ni. Tu yang saya tahu tu, kajian lelaki berapa patah perkataan bercakap, perempuan berapa patah perkataan cakap. Mengajar kita fikir, kenapa perempuan begini, kenapa bos perempuan begini, kenapa bos lelaki begini. Bos lelaki siapa nama perempuan ni? Ya? Rohani. Saya dengar Johari dia risau saya. Rohani. Okey. Contoh, puan bekerja sebagai jawatan puan sebagai ya? Tuan pengarah. Kalau kita pada pengalaman sebagai tuan pengarah, dia bukan tiba-tiba mana pernah bekerja dengan bos-bos yang macam-macam bos kan. Perasan tak bos lelaki beza dengan bos perempuan? Bos lelaki, nak you siapkan ni macam mana pun, siap minggu depan. So buatlah macam mana, ikut macam mana yang patut, biasa buatlah. Yang penting Senin depan bagi kat saya. Itu bos lelaki. Bos perempuan,
Tolong siapkan minggu depan, hari Isnin kalau boleh font tu pakai font yang macam ni, tebal macam ni, kemudian cover letak ni, kemudian dia bukan cerewet, tetapi dia teliti dan dia tahu apa yang dia nak. Terus sebab dengan bos lelaki banyak buat pembetulan. Ni betulkan balik. Ni. Tu yang kita bengkak tu. Hari tu kau tak cakap. Bukan kita, okey bos, kita keluar. Yeah, kat luar marah. Dekat luar kita marah. Bos lelaki macam tu. Cikgu pun sama. Cikgu lelaki dengan cikgu perempuan beza. Lelaki dengan perempuan dekat rumah kan beza perangai dia. Kan macam orang perempuan kan, dia dah structure dah. Dia beli tu, dia dah plan, dia dah mapkan rumah dia. Dia baru tengok tapak rumah tau. Rumah belum naik dinding tu. Dia punya projection tu, sini microwave bang, bilik kita sini naik atas, maknanya bilik dalam belah sini. La ilaha illallah. Yang lelaki tengok down payment berapa? Orang lelaki macam tu je. Tapi perempuan dia fikir, bang, abang tahu tak kelebihan rumah ni? Allah Akbar, bang. Sini kita petang matahari terbenam. Memang matahari terbenam petang. Masa bila lah dia terbenam pagi? Tak, maksud saya dia menghadap matahari terbenam. Cakaplah. Abang bayangkan petang. Ni cerita pengalaman sendiri tau. Petang dekat tepi ni kan, kita minum kopi petang-petang. Ya Allah bang, saya beli rumah tu 2011 sampai 2023. Boleh sampai 2022. Tak pernah sekali pun minum petang kat tepi tu. Tak, ni cerita betul. Kau punya cakap kan, dia punya bayangan masa tiang belum naik lagi. Tapak sini bang, sini tapak rumah kita, lot ternampak kan, nombor rumah belum naik pun lagi, tahu tapak lot dia. Itulah perempuan. Tu sebab orang perempuan pening kepala, sakit kepala, bukan ubatnya Panadol. Kau bawa pergi pasar raya, hilang. Kek lapis. Settle kek lapis, kan terubuk kan. Tengok apa benda lagi nak beli. Pampal koyok ni, zap. Okey. Settle. Tu orang perempuan. Tu sebab orang lelaki dia ada masalah. Dia masalah nak mengingat. Tu sebab bagi jangan lupa bang beli. Abang jangan lupa tahu beli ubi kentang 2 kilo. Banyak je. Adalah nak buat kari pap sikit. Yalah. Kita start motor cepat-cepat keluar. Duit kereta cepat-cepat keluar. Kau berlengah je, senarai iringan sampai. Bang dah halang-halang beli kentang tu. Itu perangai dia. Dia tak rasa bersalah. Dia tak fikir pun apa yang perlu disertakan. Bersama dengan ini disertakan wang bernilai ni untuk tak ada. Itu tak ada. Itu cara dia. Sebab cara fikir berbeza. Cara fikir itu kajian tu cakap, bila rejuvenasi ni kita kaji, kita kena ubah macam tu. Macam orang lelaki lain pula. Orang lelaki dia akan pergi satu tempat, okey ni boleh. Ni boleh tu ambil. Lepas tu yang kadang-kadang sampai kat rumah orang perempuan komplain, abang beli garam kasar sampai 5 kilo nak kenduri ke apa? Abang ni berubat ke nak berbomoh ke apa cakap? Limau nipis, limau ni berapa banyak sangat beli ni apa pasal? Abang beli je. Dia dah lupa kan senarai. Nak tanya kan takut kena marah. Tu sebab saya kata orang lelaki kalau masuk pasar raya kan, dia orang ni tak nak kerja ke? Dia nak cari budak yang pakai baju tu. Dek. Tepung. Oh, dekat situ tepung tu dah. Itu masalah kita orang lelaki. Orang perempuan, dia walaupun hari pertama pembukaan pasar raya tu, dia seolah-olah dilahirkan di sana. Itu lain. Dia macam, dia dah tahulah. Kau jangan risau lah, jangan risau. Orang yang pregnant pun dia boleh laju tu, tong. Saya masa isteri saya tengah sangat mengandung tu, kalau pergi ke IKEA laju tu, saya standby yang belakang, buatnya cicir budak tu nak azan terus. Takut macam tu je. Balik rumah, sampai rumah
Aduh, betis. Oh, betis. Betul. Sebab nak menunjukkan apa? Pemikiran kita boleh menyebabkan kita mengatasi kepenatan diri kita, apa semua kita boleh buat. Sebab minda kita projek nak buat benda tu. Macam siapalah orang-orang lama yang dah melaksanakan kenduri kahwin anak dia. Contoh. Masa dia layan tetamu dia tak rasa pun tau. Petang dah pukul 7 tu ada yang tumbang lah apa. Aduh. Bak sini. Bawa envelope tu nak kira berapa banyak dapat gini. Baru dia okey. Kira balik duit yang orang hulu-hulu tadi dapat berapa banyak. Baru dia okey. Balik modal ke tidak? Okey, itu yang kedua, hadir. Yang ketiga, kita kena apply. Kita jangan cakap. Orang yang cakap tapi tak buat, hidup dia takkan bahagia. Cik cakap saya. Kau tengoklah besok aku buat ni. Besok aku buat ni. Sudahnya dia sendiri tak tahan. Kau cakap nak buat ni, tak ada benda pun. Kau cakap tu, tak ada pun. Orang akan bertikai kan. Yang paling sakit adalah yang cakap tu isteri kita. Dulu abang kata, dah kahwin, nak buat pergi jalan. Dah bertahun dah abang kat Kuching. Contoh. Saya cakap aja. Orang lelaki pula dia ego dia tersentap tau kalau kena benda-benda tu. Yalah, bukan abang tak nak. Abang sibuk. Okay. Abang kerja bukan kat KLCC, SEDC. Contoh kan. Dia punya alasan tak benda tu bila dia dipertikai kan dia akan tersentap. Tapi kalau yalah abang sorry lah abang sibuk sangat, tak apa nanti abang cari masa, okey. Itulah ayat abang. Kau orang tu betul tak perempuan? Dia tambah lagi. Yalah memang macam tu kat jawapan abang dulu. Tengoklah. Nantilah. Tu kadang lelaki ni dia kena cakap, abang jomlah pergi jalan, abang nak buat jalan, kau berjalan kan best. Okey tak bang? InsyaAllah untuk isteri abang bagi abang masa, okey? Drama sangat. Macam tu. Itulah. Bila Haris dah betul-betul dengan Melo baru tahu. Kan. Contoh. Dah habis ke cerita tu? Belum lagi. Setakat ni macam mana? Okey. Tengok YouTube. Tengok kat YouTube. Yalah betul lah kan. Yang tu tak makan masa sangat kan. Cepat-cepat. Aku paling menyampah tengok YouTube tu. Dapatkan ubat ini tiba-tiba iklan tu keluar kan. Nampak. Lepas tu kena tunggu pula iklan tu 13 saat. Ya Allah lamanya iklan ni contoh lah kan. Pernah tak keluar iklan susu kambing Samsul Bab? Pernah keluar? Belum ada ke? Belum lagi. Tak apalah nanti. Dan begitu juga kalau kita tengok dari segi apply ni adalah sebab Mahatma Gandhi kata the happiness is when what you think, what you say and what you do are the same. Maknanya apa kita buat tu penting. Abang sayang isteri abang sangat-sangat. Biar kering di laut, terbakar seluruh hutan belantara. Namun untuk meninggalkan isteri abang ni tidak sekali-kali. Dengan ayat kan. Bila dia do the talk, baru dia akan rasa bahagia. Tapi kalau saya cakap, awaklah segala-galanya, Ruth Sanaya, sumber ilhamku manbai, setinggi-tinggi kasih di puncak kasih Zanazin, dan kaulah kekasih awal dan akhir Jamal Abdillah. Tapi bila dia tak buat, mulalah dia dilukai Shima. Kan apa dia rajuk spider kan. Akhirnya berada di persimpangan dilema Nora. Tak tahu nak buat apa. Kalau rela ku pujuk spider tak apalah, tapi akhirnya ambil keputusan pergi tak kembali Rabbani. Nampaklah dia macam itulah kan. Jadi mak kata kita kena jaga buat apa yang kita cakap. Bila kita bekerja, kita buat bersungguh-sungguh, maknanya kita buktikan yang kita boleh buat yang terbaik, maka buat. Jangan cakap saja. Masalah kita cakap tak boleh sebelum kita buat lagi. Orang baru masuk kita cakap, budak baru berlagak, sekali kita kena pergi team building, kita satu grup dengan dia. Lepas tu bila bincang-bincang, engkau ni okey juga baru tahu.
Itu sebab saya kata kita kena buat dulu baru kita tahu. Familiar kan. Kemudian mantapkan pengetahuan kita. Belajar benda-benda baru. Kan? Saya minat apa, kan ada yang siapa yang jadi sales, ada tak sini yang jadi PA? Sales ke ada tak? Yang ada belajar steno kan. Short note kan, terengkas kan. Shorthand kan. Macam mana dia buat lah? Dahsyat betul lah. Lepas tu dia boleh sebut sebiji tu data. Kan, macam cerita Piramli lah. Salinkan ini Tina. Dia kata kan, macam mana dia boleh buat tuan-tuan? Sekarang kita type pun tak boleh laju macam tu. Kan, macam orang lelaki lagi lah naik memang tak boleh laju lah. Orang perempuan sambil bercakap orang lelaki bawah meja dia cari keyboard tak jumpa, gila betul. Saya perasan waktu saya jadi juri, jadi hakim debat kan lalas kena kira markah kan. Orang perempuan dia kira kalkulator macam ni, dia tengok tatap orang lelaki tambah mana tambah. Kadang-kadang jadi marah tau, tambah tekan tolak tekan orang perempuan tak tengok pun total dapat. Anak pula ada account, aduh accountant lagi lah pula dia tidur tu balance. Bayangkan accountant kan. Kemudian apa ya? Seterusnya selain memantap keupayaan kita, ilmu kita, pengetahuan kita, seterusnya apa kita kena buat? Profesional. Profesional. Kita kena profesional ni, jangan salah faham. Ada orang ingat profesional tempat kerja, dekat rumah pun kena profesional. Kita jangan ingat profesional tu kerja je profesional. Kat rumah pun kena profesional. Balik rumah kena profesional. Maksudnya apa maksud? Contoh kita tengok. Apa maksud pemain bola sepak profesional? Macam itulah. Daripada dulu tak berubah. Tanyanya koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Kau gelak kami kuat. Aku tanya, apa maksud pemain bola sepak profesional? Memang tak kena menyepak benda lain dah. Memang tertentu dia main bola sepak. Aku tanya apa maksud pemain bola sepak profesional, apa maksud dia? Selama ni yang tak profesional memang tak ada gaji. Ingat tak dulu masa semi pro dulu, bola sepak semi pro, Matlan Marjan dulu, siapa lagi pemain? Justin itu Sabah tu. Pemain Sarawak apa? Jalil Ramli yang dia baling daripada luar sampai ke gol tu. Kan? Pemain bola sepak masa tu semi pro, lepas semi pro dia jadi profesional. Apa beza dia? Dah bagi clue dah. Silakan. Full time bola sepak maksudnya dia tak buat kerja lain. Dia sepenuh masa kepada perkara karier dia tu. Dulu pemain bola sepak, saya ingat Mazlan Emoy, dia polis. Dalam masa yang sama dia main bola sepak. Jadi dia ada dua gaji. Sini dia dapat allowance. Tapi bila dia main bola sepak, dia akan dapat gaji sepenuhnya dekat situ saja. Dia tak buat benda lain. Itu sebab pemain bola sepak ni kalau dia main profesional, kalau dia beringat, dia boleh senang sampai tua. Kalau jenis yang ingat, tak apa, sekali injured tak boleh main, masa tu lah penting. Kena cerdik juga dalam apa-apa profession, kena hati-hati, jaga. Macam kita ni memang tentu tak boleh lah main bola sepak profesional. Meneguk kopi OIS berapa kali sehari kan, mi kolok sampai 3 pinggan, macam tak ingat dunia dah. Akulah tu. Okey. Jadi pemain profesional dia lain. Jadi maknanya dia kena buat sepenuh masa. Macam tu juga bila balik rumah sepenuh masa. Profesional dekat rumah maksudnya jadi mak betul-betul. Jangan bawa perangai sebagai timbalan pengarah kat rumah. Contoh. Balik rumah tolong ambilkan beg. Macam ni. Macam tu kan. Balik rumah, mana anak-anak ayah, mari sini anak-anak ayah, mana anak-anak papa, come to papa. Nampak? Balik rumah, sayang, sinilah. Apa dia, penat lah. Dengan abang pun penat. Katalah hari ni hari akhir abang ni gemar tau cakap macam tu. Nak datanglah ni. Drama sangat macam tu kan. Betul, profesional. Tanya anak kita,
Anak kita kena berlumba nak cerita. Tadi kan, nanti dulu seorang-seorang. Cerita dulu. Okey. Cerita lah. Dah lupa. Alah, apa tadi? Dah lupa. Dah lupa kan. Menangis dia sebab dia tak teringat cerita tu. Ya, bagi dia masa. Okay, tadi kan kat sekolah kan, ada orang tu dia pukul. Lalu pukul dia balik berdarah, padan muka dia. Jangan, tak baik. Lepas tu anak yang kedua pula explain. Seorang-seorang kan. Anak tak adalah ramai sangat dalam 12 orang tu. Seorang. Sampai terlupa dah nama anak dia siapa. Kau nama kau siapa? Kau anak aku, kau anak orang sebelah ni. Cakap tu. Ajar ni. Contoh mbak. Benda tu pun kena profesional. Sebab kena bagi ruang. Kita mainkan peranan sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah. Nampak tak? Ni kau dah lah jarang balik rumah. Kau sibuk. Sampai rumah kau pegang remote. Tepi. Kau marah anak kau. Tolong jangan blok boleh tak? Kau nak tengok bola ni. Friendly pun kecoh. Malam tadi dia punya celebrate macam menang Champion League. Aku punya heran betul. Tak apalah, bagilah. Bagilah. Dah lama sangat dah tak menang tu, bagilah. Aduh, tak adalah. Jadi, kadang-kadang orang ni, dia bila balik, dia lupa main peranan dia. Sebagai seorang isteri, sebagai seorang suami. Bila duduk pula, isteri, mainkan peranan. Abang nak kopi, tea, or mi? Boy. Susah weh bila kita kat pejabat kawan cakap ada malam, susah nak jawab tu. Kan? Tak, bila sampai layan abang, minum. Bagi minuman kan. Suami dia tahu kalau isteri hantar tu dia tahu tu kod dia. Dia kod dia tu mana ada benda dia nak. Biasa dia jarang hantar air. Hantar dia benda. Nak apa ni je cakap. Tak ada apalah abang ni, kalau apa mesti cakap ada apa-apa. Cuba cakap bendanya. Tak ada, betul tak ada. Oh, boleh ingat. Cik. Ayat dia, strategi dia. Tak adalah hujung minggu ni kawan ajak semua pergi tengok pergi ni pergi jungle trekking. Ada kawan nak naik bukit kan, kita nak fit sikit. Macam tu anak abang ikut sekali ke? Tak yalah, tolonglah, jangan tolong. Kawan je pergi. Yalah, elok-elok lah. Kalau tak jumpa jalan ke apa semua, cubalah ikhtiarkan ikut tepi-tepi sungai ni. Abang ni cakap bukanlah. Tak ada sesat pun. Itu orang dah biasa lah pergi. Yalah, elok-elok lah. Jaga diri baik-baik. Terima kasih bang Itulah. Oh ya tu paling bahaya sekali. Dia ada yuran sikit kena bayar abang. Tak apa, abang tak alang, suka hati kau lah. Bayarlah sendiri kan. Kemudian apa? Seterusnya ada keazaman, kesungguhan. Buat sesuatu dengan kesungguhan. Buat bersungguh, berbaloi. Manjadda wajada. Siapa bersungguh, siapa berusaha keras, dia akan berjaya. Buat yang terbaik. Jangan lagi bagi alasan. Semua ada jawapan. Jangan, saya tak nak naik motor dengan abang lagi, please. Tudung saya kedut. Awak dah tunjuk kau dan kau lah kau. Benda boleh settle. Kan? Pakai anak tudung je, pakai helmet. Tudung tu gantung kat hanger, pegang. Abang, slow bang, slow. Lepas tu ngantuk. Tengok tinggal hanger je. Tudung tadi mana? Tudung. Contoh. Okey. Seterusnya, organize, susun atur strategi kita, career kita. Baru ni saya buat team building, saya sarankan semua orang, you buat strategi dalam hidup you all. You all nak sambung belajar, buat. Jangan banyak sangat fikir langsung tak buat apa-apa. Nanti kalau buat nanti macam mana, lepas tu macam ni. Cuba ambil borang tu, isi dulu, hantar, tengok macam mana. Bila borang tu sampai, tawaran tu sampai, kita tahu dah aku nak macam mana. Aku nak kejar cita-cita aku. Kalau boleh, aku nak jadi seorang yang bertaraf pemegang ijazah. Contohlah, mungkin macam tu. Dulu tak sempat buat, sekarang rasa dah boleh buat. Kita rasa kita boleh buat lebih baik lagi. Nak pula kita tengok
Bos kita bukan kat SEDC lah, ni dekat SECD. Bos ni selengam, apa benda belajar macam ni, apa pun tak tahu, tu tak tahu. Elok pula aku ni, aku ingat aku nak sambung belajar lah. Kita sambung belajar. Contoh kita nak buat yang nak tunjuk kita boleh buat lebih baik, contohnya. Dan seterusnya, sentiasa niat nak buat kebaikan. Kat tempat kerja ni, buat kebaikan banyak-banyak. Bila buat kebaikan banyak-banyak, banyak rezeki, banyak kebaikan kita akan dapat. Yang sebenarnya, pola pemikiran kita ni, pola pemikiran kita untuk berjaya dalam hidup sebenarnya dipengaruhi oleh 5 faktor. Pola pemikiran kita yang rejuvenasi minda tadi, buat pembaharuan apa semua kan, 5 faktor. Pertama, sabar. Sebab bukan tiba-tiba tau kita boleh achieve. Kita dengan berubah ni, tapi lama kelamaan kita akan dapat. Pertama, sabar. Kita tengok Thomas Alva Edison, dia buat apa? Dia buat mentok lampu kan, dan dia kata 1000 kali dia buat kan, baru dapat kan. Makna kena sabar. Kalau pum banyak pecah, ni tak menyala, ni color, ni lampu ke tidak, tekan pula keluar air, pahal pula, patutnya contoh lah kan. Dia kata dia bukannya gagal, tapi dia kata dia menemui 1000 cara untuk buat lampu, dia kata macam tu. Yang kedua, kita kena syukur dengan apa yang kita ada. Kalau kita syukur, kita sonok, bila sonok kita akan buat yang terbaik. Bila kita tak syukur, susah lah. Kita rasa, tak nak lah, sini tak best lah, bila aku nak keluar dari sini, kenapa aku duduk kat sini, sebaiklah pagi ni ada ceramah, so tak payah buat kerja. Contoh kan. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak, kita rasa bersyukur dengan kerja kita, kita syukur dengan tempat kita cari rezeki, dan kita nak buat terbaik, dan mungkin kita akan jadi lebih baik lagi. Yang ketiga, tawakal. Bila kita dah buat terbaik, serah pada Tuhan untuk tentukan ganjaran yang terbaik untuk kita. Kalau tak dalam bentuk duit, kadang-kadang duit kita tak banyak, tapi kita sihat, semua benda kau boleh telan. Ada orang tak boleh gaut, jangan hangin, tak boleh nanti mata buta, la ilallah, makan apa yang buta mata ni, contoh lah kan. Contoh, jadi dia ada pantang larang yang terlalu banyak. Contohnya, kita sihat, Tuhan bagi kita sihat, makanlah apa kau nak makan, celorot, kau nak makan bubur pedas sampai isyak tak bubur pedas kan. Kau nak makan apa, nak makan dekat top, dekat spot yang paling top sekali, segala binatang laut kau nak telan, dengan apa, kuda-kuda laut pun bantai, boleh makan semua. Ada orang yang tak boleh, itu tak boleh, sorry lah saya tak boleh lah, ikan sungai. Ada orang macam tu, dia tak boleh kan. Ada orang macam tu, dia tak boleh. Jadi kita, Tuhan bagi kelebihan tu, so tawakal, serah pada Tuhan bagi yang terbaik untuk kita. Yang keempat yang kena ada adalah redha. Apa juga kedudukan kita, apa juga yang kita dapat, semua orang dapat naik pangkat, kita tak dapat, redha. Kita yakin ada benda baik yang lain Tuhan nak bagi kat kita. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita tahu ada benda yang Tuhan nak bagi kat kita. Rupanya orang tu kadang-kadang mungkin pangkat dia tinggi, pangkat dia besar, dia duit dia banyak, gaji dia berbelas ribu sebulan, tapi balik dia sunyi. Mungkin ada orang macam tu, mungkin lah, saya tak cakap orang sini lah. Kita pula balik meriah, Assalamualaikum, salam, ramai betul jawab, meriah rumah kita. Kalau nak pergi bilik air pun berselisih tu, kena jalan tu boleh masuk, make turn, nampak tak, meriah, suasana meriah. Bila tidur tu bergelimpangan. Contoh, maknanya kita gembira dengan apa yang kita ada. Bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi sikap kita tak ada apa yang kita ada. Ingat tu. Dan bila kita katakan dalam hidup kita ni, yang saya kata tadi, nak capai pemikiran yang baik tadi, satu lagi yang kita kena ada selepas redha adalah ikhlas. Buat sesuatu bukan mengharapkan ganjaran manusia, kita akan kecewa. Balik nanti aku nak minta dengan suami aku, duit ni aku nak beli phone baru. Kalau suami tak bagi, kita akan kecewa sebab berharap pada manusia. Tapi kita cakap, ya Allah, kau gerakkanlah, izinkanlah suami aku ni agar hati dia digerakkan, meluluskan aku nak beli telefon baru ni, ya Allah. Kebetulan pula suami kita baru dapat bonus, ataupun dia dapat iSina, dia dapat iSina 10,000, dan telefon kita bernilai 6,000 lebih, iPhone 13. Kau rasa lulus tak? Macam tu lah kan. Tapi maknanya, tapi bila suami kata, kebetulan macam tu tahu je abang dapat duit, yalah belilah. Telefon saya pun dah lama dah tu,
Tapi kalau cuba kira, cukup tak lagi balance tu nak buat terus, nak teruskan kesinambungan kehidupan kita ni. Kalau okey, cukup belilah telefon tu. Kesian abang pun tak nak isteri abang pakai telefon yang rosak tu teruk ni. Jaga maruah abang ni. Pergi tempat, pergi SADC dia orang semua pakai telefon canggih, isteri abang pasti lagi pakai telefon yang tu pahalnya. Jatuh terempah berderai berbunyi lagi. Jatuh berderai berbunyi lagi. Kita pijak pun bunyi lagi, bayang tu. Macam tu. Jadi Tuhan gerakkan, bukannya sebab dia, bukan sebab manusia, tapi Tuhan gerakkan. Itu sebabnya jangan berharap pada manusia. Ikhlas tu tak berharap pada manusia. Harap pada manusia, kita akan kecewa. Ayat kita kan, aku tolong dia ikhlas, tapi dia terima kasih pun tidak. Itu tak ikhlas tu. Sebab kita harap lagi terima kasih tu pada orang. Buat apa? Cukuplah kita buat baik, ada pahala, sudah. Ada ganjaran kebaikan Tuhan bagi kat kita pula. Rupa-rupanya bila kita tayar kita bocor tepi jalan, 5-6 kereta berhenti, semua tonton. Bukan kawan pun tak, yang tolong tu semua yang pernah kita tolong dia. Apa hal tak? Apa hal? Semua berebut-rebut nak tukarkan tayar kereta kita. Contoh, bukan semua orang dapat rezeki macam ni. Ada orang tu lalu tu nak macam Absal, boleh tak ni? Okey, Assalamualaikum, jalan. Hati sakit ni. Tiba-tiba tayar bocor, kan? Kita bang, cepatlah pergi pasar ni. Tap. Aduh, tayar bang. Tengok, engkau ni nak pergi pasar lah, apalah, bocor dah tayar ni. Orang perempuan puas memikirkan perkaitan dia nak pergi pasar tu dengan bocor tayar tu tadi. Kan? Tapi kalau suami tu rezeki dia, kan, bila dia ikhlas, bang boleh tak bang kalau kita pergi pasar bang nak beli barang? Boleh, siap. Jom kita pergi. Abang pun free ni. Dah lagi pun dah lama tak pergi pasar. Seronok sangat nak pergi pasar. Tak pernah lelaki cakap macam tu, seronok pergi pasar tu. Pun tak kadang perempuan, alamak bang tayar bocor ke, minta maaf bang, ni semua salah saya. Tak adalah, dah nak bocor buat macam mana, kan? Sekejap. Inilah bocor teruk ni. Dah turun. Kenapa? Turunlah. Abang tak abang nak suruh saya tolak. La ilah, turun je, turun. Abang pun nak turun ni. Pap, kunci. Cet, kunci. Ni, bukan tangan abang. Jom kita jalan sesama. Dah lama kita tak jalan sesama macam ni, kan? Jom. Tak adalah jauh sangat pasar tu, dalam 30 km lagi. Sampai kat pasar dah tak rupa orang dah aku. Kan? Tapi bahagia ni. Bang, ingat tak kita jalan kat sini ni? Ingat tak dulu kita pernah aksiden motosikal? Sinilah tempat dia. Helmet pun ada lagi lah. Ada lagi helmet yang ada aksiden tu. Contoh lah. Jadi kadang-kadang tu yang kita kena faham. Bila ikhlas Tuhan balas dengan kebaikan-kebaikan yang tak terjangkau kat pemikiran kita. Rupanya bila bocor tu tayar tu kita jalan-jalan, orang orang offer naik kereta lah, kawan lama dulu jumpa balik. Itu semua rezeki. Dan Tuhan dah tentukan bocor dekat situ tadi. Apa tindakan kita? Kalau marah bergaduh tepi jalan ni, satu dunia nampak yang lalu. Dia gaduh. Viral. Kan? Itulah antaranya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nanti insya-Allah lah kalau ada kesempatan lain saya akan tunjukkan slide tu. Maknanya memang kena panggil lagi. Saya tak tahulah, dia berangkai lah ceramah kat sini. Betul, tak sempat nak tunjuk. Tapi insya-Allah ada lagi kesempatan kita akan bertemu lagi. Ada. Insya-Allah ada kesempatan kita akan jumpa. Nak tahu apa dia? Jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Contoh kan. Jadi tuan-tuan dan sekalian, itu saja daripada saya pada hari ini. Ada apa-apa soalan nak tanya? Silakan. Okey, di sebelah lelaki, silakan. Kalau ada soalan-soalan nak ditanyakan. Okey, terima kasih banyak. Sebelah perempuan ada apa-apa nak tanya? Okey. Saya dah bawa, okey, ada soalan, okey. Pasal dengan yang poin-poin yang Ustaz bagi itu dekat dalam tempat kerja. So, can we apply the same approach untuk mempertingkatkan lagi ibadah? Boleh, sebenarnya boleh. In fact, boleh. Sebab kalau kita tengok, apa yang kita tengok, contoh yang pertama, kita kena cepat. Kita kadang ramai orang, saya tak tahu ni, saya tak tahu. Contoh ibadah kan. Contoh, berapa ramai orang tangguh pergi umrah, pergi haji sebab dia takut, sebab dia tak tahu. Fear of the unknown yang panggil tu.
Dia takut untuk benda-benda yang dia tak tahu, tapi dia tak nak belajar. Effort dia tak ambil. Tapi berapa ramai orang, contoh kita tengok saya sentuh poin agama sikit lah, bukan kata non-Muslim pun boleh dengar lah. Ingat tak Allah yarham pelakon Azmil Mustafa, Ali Setan. Ali Setan ni cepat dengar. Itulah ayat Haji Azmil Mustafa waktu ceramah kat Terengganu, naik banner kan, penceramah malam ni Ali Setan, ramai datang. Dia kata nak buat macam mana? Panggil setan ramai datang, panggil orang tak datang, dia kata macam tu. Itu ayat dia. Dia waktu tu bila dia tak tahu, dia rasa rendah diri sangat, dia rasa dia tak boleh jadi ni. Dia keluarkan semua duit dia, 1 juta lebih ke 2 juta macam tu. Dia pergi Yaman untuk belajar agama balik. Dan akhirnya dia balik sampai ke penghujung hayat dia masih mengajar agama. Walaupun dah duduk dekat wheelchair. Cuba tengok dalam YouTube ada yang share dia mengajar tu kan, kat tahap dia dah macam paralyzed kan, dia masih lagi mengajar. Kita tengok Datuk Ismail Kamus mengajar, dia uzur tu, dia duduk kat sofa yang tepi tu, dia berpaut sambil dia mengajar. Mana kata kita kena cepat. Kedua kena hadir, betul. Bab ibadah kena hadir ke masjid, hadir ke kuliah-kuliah ilmu. Kemudian kita kena apply. Tak boleh tahu je tak apply. Ada orang dia tahu tapi dia tak buat. Contoh kan, saya dah hafal 15 juzuk kan, tapi saya apa kan, itu masalahnya tak amal, dia buat benda lain pula kan. Tapi saya meragui lah dia betul-betul hafal 15 juzuk, meragui lah, sebab orang hafal 15 juzuk tak buat perangai macam tu. Jadi mungkin dia hafal huruf kot kan. Saya malah nak cakap lah tu kemudian lah. Tapi maksudnya benda tu sensitif lah. Tapi pada kita sebenarnya kita kena hadir pada peluang yang ada. Kemudian kita kena apply. Kemudian kita kena mantapkan. Tak boleh berpuas hati dengan apa yang ada. Contohnya kita belajar mengaji kan. Kita dah tahu kita sampai satu tahap kita kena baca tafsir dia pula. Dah belajar tafsir tu, kalau boleh hafal kita hafal lah. Bila kita baca surah dan betul kita baca dan kita faham, ada sampai satu tahap kita boleh menangis bila kita solat. Sebab kita faham ayat yang kita baca. Itu sebab kita pergi, siapa yang pergi umrah, pergi Mekah imam tu Allah-Zid, dia menangis ke ayat tu. Kenapa? Ya Allah, dia faham apa, kenapa dia nangis ni? Kita bahkan tak faham. Cepatlah rukuk, cepatlah rukuk. Betul? Dia doa kunut macam nangis-nangis. Orang kita yang tu sedih juga, sama sedih. Allah. Ni sembahyang tarawih, sembahyang apa? Witir. Kunut ni, Allah menangis, Allah. Tapi kunut dia panjang. Kayak lama mungkin macam ni tangan. Sudah kat lutut. Tak saya. Betul, benda tu berlaku. Ni pengalaman jemaah Malaysia sendiri. Betul. Nah, yang mana kata kita kena improvekan dengan ibadah pun kita boleh. Apa yang poin-poin yang saya berikan tadi, termasuk yang hujung tu, yang paling penting tu niat. Niat lah, bab ibadah ni cukup penting. Orang kalau niat tunjuk kat orang, bila tak ada orang dia tak semangat nak ibadah. Orang tak nampak aku semayang, aku buat baik. Macam tu juga buat tu kerja. Ada orang kerja, bila bos ada dia punya kerja tip top ni, jangan main-main. Kalau zoom tu muka dia siap tunjuk tu, dia tengah menyalin poin yang bos dia cakap tu. Tapi bila bos dia tak ada, dia lah orang. Dia lah. Okay, untuk malam semua, bos tak ada hari ni. Okay, kemana kita hari ini? Kemana ke hala tuju kita kan? Kita jangan jadi macam tu. Okay? Okay. Saya nak bawa satu kisah. Nak tunjukkan pemikiran. Pernah dengar tak cerita yang seorang, saya dah beritahu dah, seorang lelaki kaya dia nak mewariskan harta dia kepada anak dia. Dia nak mewariskan harta pada anak dia. Kan? Dia beritahu dekat dua anak dia dengan satu syarat. Anak dia setiap seorang ada seekor unta. Jadi dia nak buat perlumbaan unta. Dia kata unta siapa yang lambat sampai, maka tuan dia akan dapat harta. Bukan tuan unta yang cepat sampai, tuan unta yang lambat sampai. Maka dia buatlah pertandingan tu. On your mark, get set, go. Tak bergerak unta tu. Sebab masing-masing nak sampai lambat. Jadi bagaimana nak menyelesaikan masalah tu? Tengok macam mana cara kita fikir. Cubalah bagi cadangan. Kita kadang-kadang kanal nanti kau gelak ke aku. Cadang je. Tukar syarat.
Itu. Puan, jawatan apa Puan? Puan? Jawatan Puan sekarang apa? Ya? Timbalan pengarah. That's why. Tukar syarat. Terus tukar syarat terus. Tapi betul lah tu salah satu cadangan. Betul lah tu. Susah macam tu. Sebab ada sebab ayah dia tu buat. Sebab ayah dia nak mewariskan harta tu pada anak dia supaya anak-anak dia jadi bijak dalam menyelesaikan masalah tu. Tapi masalah sekarang tak bergerak ni. Macam mana nak selesaikan? Cadangan lain? Puan Timbalan Pengarah dah bagi cadangan. Kita tukarlah syarat. Siapa yang sampai dulu lah dapat. Kan? Kan ni dia kata tak. Dia kata unta siapa yang sampai lambat, dia akan dapat. Tuan ni akan dapat harta. Cadangan lelaki, wakil lelaki dah kan tak ada. Tukar unta. Tepat sekali. Abang bawa unta adik, adik bawa unta abang. So abang akan pastikan unta adik dia sampai dulu, adik akan pastikan unta abang dia sampai dulu. Jadi bila sampai dulu, maka yang sampai kemudian siapa punya? Aku punya. Kau tak faham? Confused. Tak faham? Tak faham angkat tangan. Ya? Tak mengaku. Dah, unta betul lah. Cara dia nak berlumba, tukar unta. Abang bawa unta adik, adik bawa unta abang. Masing-masing akan pastikan unta tu sampai dulu. Kerana bila unta dia sampai dulu, maka unta satu lagi tu siapa punya. Yang lambat tu akan dapat harta. Jadi dia akan pastikanlah unta ni bawa ni sampai dulu, sebab yang tinggal tu unta dia. Unta yang lambat sampai akan dapat harta. Tak faham juga, kau pergilah sekolah balik semula. Payah betul aku nak explain ni kan. Okey, jadi itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak. Tak kesian mendengar ceramah. Oh, silakan. Salam. Bismillah, salam lah. Bismillah. Jawab salam terus. Belum bagi salam dah jawab dah. Oh, advance betul. Okey. Ustaz, saya Haja Maria. Ya, Puan Haja ya. Okey. Puan daripada departmen? Ya, punca segala. Puan daripada departmen mana? Departmen mana? Puan departmen mana? Bahagian mana? Saya pesara. Pesara. Bila Oh. saya tengok dalam telefon ada ACDC yang menganjurkan. Oh, terdatang lah. Saya cakap dengan Oh, nak hadir lah. Okey, baik. Boleh. Okey. Dulu last jawatan yang terakhir di Kementerian Luar Bandar. Orang Bandar. Okey. Kementerian Luar Bandar. Malaysia. Dah berapa lama dah bersara? Sawangan Sarawak. Berapa lama dah bersara? Dah bersara 11 tahun. 11 tahun. Sekarang saya 70 tahun. Next year. 70. Nampak macam Alhamdulillah saya ucapkan niat kepada ACDC Ustaz. Oh ya ke? Saya Alhamdulillah. ni dengan ACDC memang very close. Dari dulu lagi sampai sekarang. Tak Alhamdulillah. berhenti-henti sekali. Sama macam saya pun rasa keluh sangat dah dengan ACDC. I love ACDC kerana Allah. Alhamdulillah. Okey, soalannya. Okey, soalan. Okay. So saya ni minta Ustaz jelaskan. Tadi kata punca segalanya dari kita sendiri. Memang hati kita nak keluar, nak itu. Tapi Ustaz, kalau kita ni banyak bergaul, banyak environment yang banyak kita tengok kan, ada juga terpengaruh dengan benda-benda yang negatif. Walaupun kita nak fikirkan benda-benda yang positif. Banyak nak buat benda yang positif, nak buat itu, nak buat ini. Walaupun dah 70 tahun Ustaz, macam-macam nak buat. Bukan, tapi fokus. Fokus. So, macam mana tu Ustaz? Okey, bagus. Sharing, this sharing. Betul, kadang-kadang betul juga tu. Betul. Kita nak buat benda baik. Tapi persekitaran tak payahlah kau nak macam ni. Apalah, kau buat macam ni kan senang. Aku nak buat kuih ni, kau beli aja. Tak payah penat-penat. Apa pasal kau nak beri je. Kadang benda tu minat kan. Beli pokok kan. Beli pokok mati senang, kau tak payah jaga. Pokok mati tu maksud pokok palsu lah. Nampak macam hidup aja kan. Kau tak payah nak siram, kau bukan jenis siram pun. Contoh kan. Tapi dia lain, feel orang yang dah apa, dia lain. Jadi dalam hal ni pertama, environment kita pun kita kena, orang kata bergaul juga pun kita kena pilih. Kerana bila kita bergaul dengan orang negatif, kita akan jadi negatif juga. Tahu tak, disebutkan orang yang tidak boleh lepas daripada penjara Vietnam adalah orang yang tak optimis.
Orang yang rasa kita memang sampai matilah duduk dalam penjara, maka dia tak akan dapat lagi daripada sana. Tapi kalau untuk optimis, dia fikir aku boleh, aku mesti bebas, aku nak menikmati hidup aku ni, biar mati aku mencuba daripada aku mati tidak mencuba, dia kata. So dia kata apa? Lebih kurang pantun orang cakap lah, bawa bakul berisi limau, kan sangat berat payah nak jenjing, biarlah mati digigit harimau daripada mati digigit anjing. Maksudnya biar tu ada maruah kan. Jadi macam tu lah maksudnya. Positif ni sebenarnya kita kena cuba. Macam dululah bila saya masuk pertandingan pidato kan, saya fikir aku ni siapa. Dulu pertandingan pidato ada konsep dulu namanya juara bertahan dulu. Juara bertahan tak payah saringan, dia dah tunggu final je lah. Juara bertahan, orang ni pula, oh dia ni Johan ni, dia ni Johan ni, dia ni Johan ni. Saya masa tu, aku ni masuk confirm kalah ni. Kalau letak je ayat tu, kita dah kalah awal lah. Tapi kalau kata, tak apalah, dia pernah menang, tak semestinya dia menang tahun ni. Aku nak buat yang terbaik yang aku boleh. Kalau aku ada rezeki, aku menang. Kalau tak ada rezeki, anggaplah aku dah buat yang terbaik. Macam tu je. Dan saya menang. Dan bila saya menang, yang paling susah bila saya pula jadi juara bertahan. Lagi susah. Buatnya aku kalah lepas ni, ya Allah. Saya contoh pengalaman yang paling saya tak boleh lupa adalah saya mengajar debat untuk universiti. Masa saya di universiti, saya nak berdebat. Saya masih berdebat, saya mengajar universiti lain. Dia minta saya ajar. Saya share lah. Masalah saya paling besar adalah bila peringkat saringan saya lawan tim anak murid saya ni. Buatnya aku kalah, mampu aku ni. Kita takut walaupun kita tahu kita rasa kita ada pengalaman, tapi kadang kita tak boleh nak kontrol judge ni. Kita boleh kontrol, mungkin judge tu nampak dia lagi bagus daripada saya ke macam mana. Tapi saya kata tak apalah, buat yang terbaik. Positifkan diri, buat yang terbaik. Kalau dia menang, rezeki dia menang, tahniah. Kau hebat, kau boleh menang dengan tuan guru kau sendiri. Tapi memang masa bertanding tu budak tu tak boleh buka mulut pun. Sebab dia kena lawan untuk guru dia. Sebab bila kita takut, dah dua-dua takut, macam mana? Betul tak? So kita kena buat juga, kita kena buat yang terbaik. Macam bekerja kan, kadang pengalaman yang paling susah bila kita keluar dari universiti, kita masuk SEDC, kita nak bekerja. Masa tu macam-macam cakap, kau kerja SEDC tu, kau hati-hati. Dekat dalam tu ada 2 timbalan pengarah. Seorang suka warna peach, seorang pakai baju hitam. Contoh lah. Contoh kan. Benda-benda negatif ni akan ganggu kerja kita. Percaya cakap saya. Dia, oh no. Lepas tu sampai sana, kau jangan baik sangat dengan orang ni. Kau jangan baik. Kau kena baik dengan bos. Kau ikut je cakap bos tu. Cepatlah kau naik pangkat. Dia ajar benda-benda negatif. Sedangkan kita kena buat yang terbaik. Bukan kerana bos ke apa, tapi ikhlas. Kita kena buat yang terbaik. Mungkin ada ganjaran-ganjaran Tuhan nak bagi kat kita. Keberkatan. Tengok salah satu rezeki kan saya kata tadi, Tuhan tak bagi, Tuhan bagi sihat. Tengok macam puan kita, walaupun bayangkan saya pun terkejut ni, 70 tahun dah nampak sihat, nampak macam masih bekerja di sini. Nampak tak? Tu memang orang tak sangka, pakai mask pula lagi tak perasan. Kan saya betul terang je, bukan saya nak bodek kan. Saya tengok tadi, saya ingat anggaran mungkin 60 lah, tak ada 70, too much lah 70. Betul tak? Betul, saya cakap betul. Sebab kita happy. Rupanya happy ni, menurut kajian, orang yang senyum hanya menggerakkan 17 saja otot muka. 17. Itu sebab kedutan dia kurang. Dia senyum hari-hari, dia akan nampak muda. Orang suka tengok muka dia. Orang suka cakap dengan dia. Alah boleh je, kau macam ni je, happy je. Orang yang berkerut, orang yang marah, masam, dia menggerakkan 43 otot muka. 43 ni berlumbu-lumbu. Dia berusaha untuk remukkan muka dia. Kan? Kita boleh pilih nak macam mana. Happy, senyum. Tu sebab bukan semua orang yang boleh jaga pintu masuk tu. Selamat datang ke SEDC. Bukan semua orang. 2 orang je. Kalau tidak, semua orang boleh duduk luar tu. Kan? Yang lain tu tak duduk, dia tak. Kan muka dia contohlah okey, jadi okey kot. Jadi kalau ada apa-apa soalan lain, nampak dah ada signal dah bagi cenar kan. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan.